من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam pertemuan yang lalu kita telah selesai membicarakan berkenaan dengan peperangan Mu'tah, iaitu peperangan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar para sahabat, rombongan ataupun bala tentera untuk berdepan dengan golongan tentera Rom di bawah pemerintahan Raja Basrah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, peristiwa ini berlaku kerana sebagaimana yang telah kita terangkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menuntut bela di atas kematian sahabat baginda yang dibunuh oleh pemerintah Rom pada waktu tersebut, iaitu ketika Nabi menghantar surat mengajaknya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah pun mengambil pengajaran dan iktibar di sebalik daripada peristiwa peperangan tersebut. Seterusnya, pada malam ni kita ingin melihat pula peperangan yang seterusnya yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenali sebagai Ghazwatul Fathi, peperangan pembukaan, iaitu pembukaan kota Mekah. Ghazwatul Fathi merupakan peperangan membuka kota Mekah. Ia berlaku pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Sebabnya perdamaian Hudaibiyah membolehkan mana-mana kabilah Arab melakukan pakatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mereka mahu. Mereka juga bebas untuk melakukan pakatan dengan Quraisy. Bani Bakar telah bersetuju untuk melakukan pakatan dengan Quraisy, sementara Khuza'ah bersetuju melakukan pakatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, hasil daripada perjanjian Hudaibiyah yang telah pun kita bicarakan sebelum ini, iaitu perjanjian di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan golongan musyrikin Mekah. Apabila Nabi tidak dibenarkan untuk menunaikan ibadat umrah, Nabi dihalang dan akhirnya membawa kepada perjanjian ini, yang mana dalam perjanjian tersebut Nabi diminta balik. Walaupun Nabi sudah berada di Hudaibiyah, Nabi diminta balik pada tahun tersebut, datang pada tahun seterusnya untuk melakukan ibadat umrah. Waktu itulah baru dibenarkan. Dan antara perjanjian yang ternyata ataupun yang ditulis juga ialah mana-mana yang di antaranya juga ialah berlakunya gencatan senjata. Tidak akan ada peperangan di antara tentera Islam dengan tentera musyrikin Mekah ini. Dan dalam waktu yang sama, mana-mana kabilah Arab boleh menyertai mana-mana pihak. Boleh nak ikut serta dalam perjanjian ini, nak menyebelahi penduduk Mekah, musyrikin Mekah, ataupun boleh juga menyertai Rasulullah dan umat Islam di sebelah Islam. Jadi dalam hal ini Bani Bakar telah memihak kepada musyrikin Mekah. Khuza'ah pula telah memihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu
tidak boleh ada peperangan di antara dua pihak ini, antara Islam dengan musyrikin Mekah ataupun dengan kabilah-kabilah Arab yang telah turut serta di dalam perjanjian tersebut. Satu perkara yang agak menarik tuan-tuan daripada peristiwa ini ialah Khuza'ah yang menyebelahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kabilah yang tak Islam, bukan kabilah yang mengikuti Rasulullah, memeluk ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kerana melihat Islam boleh menjamin keselamatan mereka, mereka tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita namakan sebagai tahaluf, perjanjian untuk bekerjasama, bantu-membantu di dalam perkara yang tidak merugikan mana-mana pihak. Justru itu tuan-tuan, ini salah satu lagi contoh yang boleh kita ambil. Di sana banyak deretan contoh-contoh yang lain yang telah kita sebutkan sebelum ini, yang menggambarkan bahawa Islam tak melarang untuk kita tahaluf, bekerjasama dengan bukan Islam ini. Cumanya ada syarat-syarat yang tidak boleh dilanggari. Syaratnya antara lain tidak merugikan Islam, tidak hilang jati diri Islam. Bukannya kita yang dikuasai, Islam mesti menguasai. Islam dalam keadaan tidak rugi dalam perjanjian tersebut. Kalau perkara-perkara ini dijaga dengan baik, tidak ada halangan sebenarnya untuk orang Islam ataupun mana-mana kumpulan Islam untuk mengadakan perjanjian tahaluf, kerjasama dengan golongan yang bukan Islam. Tuan-tuan, Bani Bakar pada tahun ke-8 Hijrah, Bani Bakar melakukan pencerobohan ke atas Khuza'ah. Mereka membunuh kira-kira 20 orang lelaki daripada Khuza'ah. Quraisy turut terlibat membekalkan harta dan senjata kepada Bani Bakar. Walaupun perjanjian ini dimeteraikan dan dinyatakan dengan jelas di dalam perjanjian tersebut, perjanjian Hudaibiyah tersebut, tiba-tiba Bani Bakar yang memihak kepada musyrikin Mekah telah membunuh Khuza'ah yang memihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira seramai 20 orang dari kalangan Khuza'ah tadi telah dibunuh oleh kabilah Bani Bakar. Bahkan pembunuhan ini berlaku dengan pertolongan daripada Quraisy, penduduk Mekah. Musyrikin Mekah turut membantu, termasuklah membekalkan harta dan senjata kepada Bani Bakar ini. Dengan berlakunya peristiwa tersebut, maka berlakulah pelanggaran perjanjian Hudaibiyah. Mereka telah melanggar ketetapan dan persetujuan bersama agar tidak berlaku peperangan dan pertumpahan darah selama 10 tahun. Gencatan senjata yang dipersetujui bersama antara mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila berita itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda merasa amat marah, lantas mempersiapkan tentera Islam untuk memerangi Quraisy. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila berlakunya peristiwa ini, pemimpin ataupun salah seorang daripada kabilah Khuza'ah, iaitulah Amr bin Salim, telah pergi menuju ke Madinah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memaklumkan peristiwa pencabulan perjanjian tadi. Lalu apabila mendengar kata-kata ataupun berita yang sampai ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, "La nusirtu illam ansur Bani Ka'ab mimma ansuru minhu nafsi." Aku tidak akan dibantu dan ditolong
kalau sekiranya aku tidak membantu Bani Ka'ab, iaitu kabilah Khuza'ah ini, sebagaimana aku membantu diriku sendiri. Dan Nabi menyebut ketika melihat ke langit ada awan yang sedang berarak. Lantas Nabi bersabda, inna hadas sahab la yustahallu binasri Bani Ka'ab. Sesungguhnya awan ini adalah petunjuk kepada pembukaan bagi kemenangan Bani Ka'ab. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu Bani Ka'ab ataupun kabilah Khuza'ah ini setelah di kalangan mereka telah dibunuh seramai 20 orang sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mengikut riwayat menyatakan bahawa sebenarnya sebelum sampai berita ini Nabi dah tahu awal lagi. Nabi dah maklum pelanggaran perjanjian tersebut. Allah dah maklum awal. Buktinya ialah apabila sebelum datangnya wakil daripada Khuza'ah Amr bin Salim tadi, 3 hari sebelum datangnya Amr bin Salim, Nabi dah maklum kepada Sayyidatina Aisyah supaya menyiapkan kelengkapan perang. Kerana itu Aisyah agak terpinga-pinga apa yang Nabi hendak lakukan, siapa yang hendak diperangi. Sebab tak ada petunjuk bahawa Nabi nak memerangi golongan ataupun berlakunya petunjuk yang menggambarkan bahawa Nabi perlu memerangi sesetengah puak ataupun kabilah mahupun golongan. Sebab perjanjian damai termeterai di antara Rasulullah dengan golongan musyrikin Mekah. Kerana itu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah, melihat Sayyidatina Aisyah sedang menyiapkan kelengkapan perang, tanya Sayyidatina Aisyah. Dia tanya Sayyidatina Aisyah, anaknya sendiri, ya baniyati ma hadzal jihaz? Wahai anak kesayanganku, apa hal dengan kelengkapan perang yang kamu sedang siapkan ini? Sayyidatina Aisyah kata, wallahi ma adri. Wallahi aku pun tak tahu. Tak tahu apa hasrat sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu la ilma li. Wallahi aku tak tahu tentang perkara ini. Sehinggalah hari ketiga seterusnya datangnya Amr bin Salim tadi yang memaklumkan bagaimana musyrikin Mekah bersama dengan Bani Bakar melanggar perjanjian yang telah dimeteraikan di dalam Sulhul Hudaibiyah. Tuan-tuan, ini menggambarkan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali lagi telah diberikan mukjizat, pemberitahuan dan pemakluman awal oleh Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan benarnya baginda adalah utusan Allah, adalah merupakan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya di dalam perkara ini, apabila berlakunya perjanjian ataupun pelanggaran perjanjian tersebut, berlakunya peristiwa ini menyebabkan penduduk Mekah yang melanggar perjanjian mula tak duduk diam. Mereka tahu bahawa ini mengundang malang, mengundang perkara yang tak elok. Walaupun mereka sendiri yang melanggar perjanjian itu, tetapi mereka tahu ini adalah merupakan perkara yang tidak baik. Justru itulah akhirnya mereka berbincang dan bermesyuarat untuk menghantar Abu Sufyan bagi memperbaharui perjanjian. Mereka tahu mereka dah langgar perjanjian, jadi mereka nak perbaharui semula. Justru itulah tuan-tuan, Abu Sufyan ini telah pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, Abu Sufyan pergi ke rumah anak dia dulu.
yaitu Ummu Habibah. Ummu Habibah adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin. Jadi sebenarnya Rasulullah ni kalau ikut pangkatnya adalah menantu kepada Abu Sufyan, pembesar Quraisy waktu tersebut. Apabila masuk ke dalam rumah Ummu Habibah, Abu Sufyan nak duduk di atas hamparan yang selama ini menjadi hamparan tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sempat Abu Sufyan duduk, Ummu Habibah tarik hamparan itu. Tak sempat nak duduk Abu Sufyan tadi. Maka terkejutlah Abu Sufyan sambil berkata, "Ya baniyati, araghabti bi an hadzal firash am raghabti bihi anni?" Wahai anak kesayanganku. Sayang juga anak dia ni, Ummu Habibah, walaupun dia sudah tak ikut agamanya. Wahai anak kesayanganku, adakah kamu tak suka aku duduk atas hamparan ini, ataupun memang kau ni memang tak suka ke aku sungguh? Mu tak suka aku duduk atas hamparan ni ke, ataupun memang kamu ni benci kepada aku? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ummu Habibah menjawab, bal huwa firash Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anta rajulun musyrikun najis. Bahkan sebenarnya ini adalah hamparan yang menjadi tempat duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu pula adalah lelaki musyrik yang najis, yang kotor. Kamu ni najis, tak layak nak duduk atas hamparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar kata-kata daripada anaknya Ummu Habibah tadi, Abu Sufyan berkata, "Wallahi laqad asabaki ba'di syarrun." Wallahi engkau ni setelah berkahwin meninggalkan aku, engkau ni dah ditimpa ataupun engkau ni dah jadi teruk dah, jadi jahat dah. Tak layan aku dengan baik. Selepas engkau berkahwin dengan Muhammad, kau ni dah jadi anak yang derhaka dah, lebih kurang maksudnya macam itulah. Dia memarahi anaknya Ummu Habibah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat di sini sekali lagi bagaimana Islam adalah tempat yang pertama, Rasul Allah dan Rasulnya adalah keutamaan kepada para sahabat dan sahabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendahulukan Allah dan Rasulnya, walaupun terpaksa mendahului daripada ayah, ibu, anak dan seumpamanya. Allah dan Rasulnya yang pertama yang diletakkan. Yang lain-lain itu tempat yang kedua. Apatah lagi kalau sekiranya yang lain itu adalah mereka yang kufur, mereka yang syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita boleh lihat di sini bagaimana Sayyidatina Ummu Habibah, beliau menjaga kemuliaan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaga kehebatan Rasulullah. Hamparan yang untuk khusus Rasulullah ni tak boleh dicemari. Jadi begitu Ummu Habibah sebagai seorang isteri menjaga kehebatan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi itu contoh yang sepatutnya kita orang Islam ambil. Si isteri-isteri sepatutnya menjaga kehebatan suaminya. Dan suami pula janganlah sampai kerana menjadi ketua dan pemimpin keluarga menjadi sombong dan angkuh. Ini kesan yang perlu dijaga juga. Jangan sampai kerana kita ni pemimpin, kita ni ketua keluarga, kita jadi angkuh dan sombong. Angkuh dan sombong ni termasuklah tak boleh nak terima nasihat daripada isteri ataupun anak. Angkuh dan sombong ini termasuklah
kita ni tak berapa nak bercakap dengan isteri dan anak-anak kita. Kalau sebelum kahwin bukan main lagi tuan-tuan. Nak telefon sentiasa ni, nak telefon ni. Setiap hari duduk bergayut. Tapi bila dah diikat dengan perkahwinan, cakap pun sepatah dua patah je. Kan? Ini biasa berlaku. Tak ada dah kemesraan. Isteri itu bukan main lagi bercakap lebat dia. Bukan main lagi bercakap nak bermesra dengan suami dia. Si ayah, si suami, ya. Bukan main lagi. Kawan tu tanya, nak boleh ke jawab tu, 5 jam baru jawab. 6 ayat si isteri, kita sepatah je si suami. Sebab rasa hebat ni. Akulah pencari rezeki, engkau tu duduk rumah saja. Ini keangkuhan dan kesombongan. Apatah lagi kalau nak memuji, jauh sekali. Nak puji kan masakan, nak puji isteri memasak ataupun nak puji isteri buat sesuatu yang baik, jauhlah. Sedangkan puji-pujian ini sepatutnya sentiasa diamalkan. Apa salahnya lepas makan puji Allah sedapnya. Sebelum makan pun elok lagi puji dah. Allah sedapnya bau. Seronok sedap bau. Tak ada rasa yang lebih sedap lagi kecuali masakan sayang lah. Apa salahnya? Walaupun umur dah 60 tahun dah, sayang lagi. Apa salahnya? Puji-pujian. Jangan tunjuk angkuh sangat, jangan tunjuk sombong sangat. Macam ada cerita tuan-tuan. Cerita seorang lelaki yang dengar kuliah macam kita ni lah, dengar kuliah di masjid dan surau. Ada sekali tu macam kita ni, dia dengar ustaz cerita suruh puji isteri. Jangan sombong sangat, jangan angkuh sangat. Mesralah sikit dengan isteri itu. Dia penat lelah jaga anak kita, jaga makan minum kita. Kadang-kadang puji, apa salahnya? Dia kata, aku kali ini nak puji isteri sekali. 30 tahun aku kahwin tak pernah puji isteri. Kali ini balik rumah aku nak puji sekali, nak tengok setara mana tindak balas isteri aku. Betul tak dia ni, kalau puji ni makin mesra, makin mengeratkan hubungan suami isteri. Baliklah dia ke rumah. Sampai di rumah, masuk dalam rumah, isteri dia hidangkan nasi goreng. Nasi goreng ni tuan-tuan, 30 tahun dah makan. Suami isteri dia dah masak 30 tahun, yang itu yang samalah juganya. Tak ada beza pun. Jadi, tak apalah dia kata, tak ada beza pun nak puji juga. Bila dihidang dia pun puji, ya Allah sedapnya nasi goreng malam ni. Siap kerupuk lagi, ada ayam lagi. Sedapnya. Isteri dia terbeliak mata. Cekek pinggang. Terbeliak mata. Dah 30 tahun tak puji, tak kata apa-apa, tiba-tiba malam ni pergi puji. Isteri dia kata, dah guana buang terbiak ke? Yang pelik sangat puji malam ni. Suami dia kata, so what? Cakap bahasa Inggeris pula. 30 tahun tak pernah cakap bahasa Inggeris pun dengan isteri. Cakap malam tu, so what? Apa salahnya? Tak salah dengan terbeliak mata, cekik pinggang ni. Tak salah. Nasi goreng ni jiran janda sebelah yang beri. 30 tahun kahwin, tak pernah puji. Mentang-mentanglah malam ni nasi goreng janda sebelah beri, puji selalu. La ilaha illallah. Kebetulan nak puji tu, hari tu kena nasi goreng janda sebelah beri. Tuan-tuan. Jadi nak kena jaga-jagalah juga. Nak puji tu ceklah juga. Nanti bukan kau elok, jadi kau buruk dah. Jadi kau tak molek. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi seorang suami dia tak boleh angkuh sangat. Dia tak boleh sombong, walaupun isteri akan jaga kehebatan dirinya sebagai pemimpin, sebagai ketua, dia kena bermesra, kena layan dengan baik si isterinya dengan layanan yang sempurna. Jadi Abu Sufyan tadi setelah masuk ke rumah Ummu Habibah, dilayan sedemikian rupa, dia pun keluar. Dia keluar daripada rumah Ummu Habibah, anak dia. Dia terus menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia cuba bercakap dengan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah tak jawab. Nabi senyap je. Nabi tak balas apa yang dia cuba sampaikan kepada baginda. Nabi tak layan. Maka menyebabkan dia terpaksa pergi berjumpa dengan orang lain pula. Dia pergi bertemu dengan Abu Bakar. Sebab Nabi tak layan tadi, dia pergi bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Minta supaya Abu Bakar menjadi orang tengah untuk bercakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, ma ana bifa'ilin. Aku tak boleh nak buat. Nak jadi orang tengah kamu ni aku tak boleh. Kerana itu Abu Sufyan pergi pula jumpa dengan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jumpa Saidina Umar, tahulah tuan-tuan, dia ni bukan jenis yang boleh berbincang. Saidina Umar ni cari penyakit boleh. Dia minta Saidina Umar jadi orang tengah. Saidina Umar kata, mu nak suruh aku tolong mu jadi orang tengah cakap dengan Muhammad Rasulullah. Aku ni kalau tak ada senjata lain kecuali debu, debu itulah aku akan jadikan untuk bunuh engkau. La ilaha illallah. Pergi jumpa orang tak kena. Pergi jumpa Saidina Umar yang bengis tu. Tak kenal orang Abu Sufyan ni. Jadi akhirnya dia pun terpaksa pergi cari orang lain pula untuk berbincang, untuk jadikan orang tengah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan menemui Saidina Ali bin Abi Talib. Bersama-sama ketika itu adanya Sayyidatina Fatimah, anaknya Hasan yang sedang merangkak-rangkak di hadapan mereka berdua. Lalu Abu Sufyan kata, ya Ali, wahai Ali, engkau ni orang yang paling aku kasihi. Dan kamu adalah orang yang sangat berlemah lembut. Aku datang ni ada hajat. Dan janganlah engkau menghampakan aku. Tolonglah aku untuk engkau menjadi orang tengah antara aku dengan Muhammad. Mendengar permintaan daripada Abu Sufyan tadi, Saidina Ali kata, waihak ya Aba Sufyan. Celaka engkau wahai Abu Sufyan. Tadi lembut kata jangka lembut, baik bahang, celaka seperti. Celaka engkau wahai Abu Sufyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berazam untuk membuatkan sesuatu, dah tetapkan keputusannya dan kami tak boleh campur lagi dah. Nabi dah buat keputusan. Aku tak boleh nak buat apa-apa lagi, tak boleh nak pergi bawa bincang lagi dengan Nabi. Lalu Abu Sufyan berpaling tengok kepada Fatimah pula. Lalu Abu Sufyan kata, boleh tak engkau menyuruh anak engkau ini Hasan ni, kecil lagi, baru terus mengakak. Suruh Sayyidina Hasan ni, suruh tolong minta wahai Fatimah, anak engkau ni jadi orang tengah pula. La ilaha illallah, merayu sungguh dia ni. Tak kira orang, dia pergi jumpa belaka walaupun Sayyidina Hasan ni kecil lagi. Abu Sufyan kata, kalau dia boleh buat begitu, dia akan jadi pemimpin Arab hingga sampai bila-bila. Kalau Hasan ni boleh jadi orang tengah. Sayyidatina Aisyah kata, wallahi takkanlah anak aku ni boleh buat begitu, boleh melindungi orang ramai, dan dia tak boleh menghalang sesiapa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan ketika dunia yang gelap, sudah tak nampak peluang itu, Abu Sufyan kata kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wahai Abul Hasan, wahai ayah Hasan, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, apa pandangan kamu? Tolong beri nasihat ke aku, apa yang patut aku buat. Dia tak tahu dah nak buat macam mana ni, nak merayu, pergi jumpa ramai dah, tak boleh nak buat apa juga. Jadi nasihat ke aku, apa yang patut aku buat. Sayyidina Ali kata, wallahi aku pun tak tahu apa yang aku nak nasihat kepada engkau. Tak ada apa yang boleh aku nasihatkan. Kalau aku beri nasihat pun, ia tak akan beri apa-apa faedah. Tetapi engkau ni ketua Bani Kinanah. Bangunlah dan mintalah perlindungan daripada orang ramai. Minta orang ramai, pergilah cari orang ramai dan engkau berjumpalah, engkau minta dengan orang ramai, dan selepas itu kamu baliklah ke Mekah semula. Lalu Abu Sufyan kata, adakah itu sangat baik?
untuk aku lakukan? Ali karramallahu wajhah kata, tidak, tapi aku sangka agaknya itulah yang boleh kamu buat. Abu Sufyan pun masuk ke masjid, lalu memberikan ucapan kepada orang ramai. Wahai manusia, wahai orang ramai, inni qad ajirtu bainan nas. Sesungguhnya aku memohon perlindungan kalian. Lantas selepas menyampaikan ucapan, Abu Sufyan pun naik kenderaan dia balik ke bumi Mekah. Jadi itulah usaha yang terakhir yang dia boleh buat, yang mampu dia lakukan untuk meminta pertolongan daripada mereka agar tidak berlakunya peperangan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini sudah menggambarkan kepada kita bagaimana kekuatan Islam diakui oleh musuh. Sebelum ini mereka memandang rendah kepada Rasulullah dan para sahabat, tapi kali ini mereka terpaksa melutut merayu kepada Rasulullah, minta daripada para sahabat untuk mengelakkan peperangan. Kerana itu mereka menghantar Abu Sufyan untuk memeterai perjanjian ataupun memperbaharui semula perjanjian yang telah dibuat sebelum ini. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita katakan tadi, setelah sampainya berita tentang musyrikin Mekah yang melanggar perjanjian tersebut, Nabi dah buat persiapan awal. Dan Nabi telah memaklumkan kepada para sahabat untuk bersiap tanpa memberitahu tanpa memberitahu golongan manakah ataupun siapakah yang akan diperangi. Namun baginda tidak mahu memberitahu orang ramai hala tuju tenteranya supaya Quraisy tidak bersiap sedia. Jika Quraisy membuat persiapan menghadapi tentera Islam, ia akan mengakibatkan kehormatan tanah haram tercemar dan serata ceruknya akan dipenuhi cebisan-cebisan mayat, ramai nyawa yang terkorban. Jadi Nabi sengaja rahsiakan siapa yang bakal diperangi supaya peperangan yang akan berlaku nanti tidak mengorbankan dan tidak menumpahkan darah yang banyak, yang boleh mencemarkan kehormatan bumi Mekah, bumi yang mulia, bumi yang sangat mulia di sisi Islam. Ketika itulah apabila rahsia ini ataupun ketika Nabi hendak merahsiakan perkara ini, tiba-tiba Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat Nabi juga yang ikut serta di dalam peperangan Badar sebelum ini, cuba untuk membocorkan maklumat kepada musyrikin Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah Al-Badari telah mengutuskan surat secara rahsia ke Mekah, memberitahu penduduk Mekah berkenaan kedatangan Rasul untuk menyerang mereka. Namun Allah telah memberitahu Rasulnya tentang surat tersebut. Baginda menghantar beberapa orang sahabatnya mengejar wanita yang membawa surat itu untuk memeriksanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah tadi, yang cuba untuk membocorkan rahsia, memaklumkan bahawa Nabi sedang bersiap untuk memerangi mereka. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah ni dia tulis surat. Dan surat itu diberikan kepada seorang wanita yang dalam perjalanan hendak pergi ke Mekah. Wanita ini dia menyembunyikan surat itu di dalam sanggul rambutnya. Dia simpan di dalam sanggul rambut. Dan perkara ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar beberapa orang sahabatnya mengejar wanita yang membawa surat itu untuk memeriksanya. Mereka akhirnya menemui surat tersebut. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Hatib. Apabila Nabi hantar sahabat-sahabat baginda, antara lain yang dihantar ialah Sayyidina Ali dan juga Miqdad. Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersama-sama dengan Miqdad dan beberapa orang lagi telah
menerima perintah daripada Rasulullah. Intaliqa bihima hatta wajada intaliqa hatta ta'tiya rawdata khakh. Nabi kata. Nabi sebut, pergi kamu berdua sehingga sampai ke tempat yang bernama Rawdata Khakh. Nanti di sana kamu akan melihat gerombongan yang membawa seorang di kalangan rombongan itu ada seorang wanita yang membawa surat kepada Quraisy. Jadi kamu pergilah ke tempat itu dan dapatkan wanita tersebut bagi mengambil surat untuk rampas surat tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bergeraklah dua orang sahabat tadi menuju dan mengejar rombongan wanita ini dan sempat sampai ke Rawdata Khakh sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi. Lalu ditanya kepada wanita itu, ma'aki kitab, kamu ada bawa surat ke? Ada bersama dengan kamu surat ke? Wanita ni kata, ma ma'i kitab, aku tak ada surat, tak bawa apa-apa. Maka kerana tak puas hati dengan jawapan daripada wanita ini, Sayyidina Ali dan juga Miqdad telah memeriksa rombongan tersebut mencari surat dan masih belum menemuinya. Nabi ataupun Sayyidina Ali kata setelah tak menemui surat itu, Sayyidina Ali menyebut, ahlifu billah, aku bersumpah dengan nama Allah. Rasulullah tidak mungkin berbohong dan tidak akan membohongi kami. Wallahi, kalau kamu tidak memberikan surat itu, aku akan menelanjangkan kamu. Kalau kamu tak beri surat, kami akan buka pakaian kamu untuk cek periksa kod-kod surat itu ada di tubuh kamu. Sebab Nabi Muhammad tak akan mungkin berbohong. Mendengar amaran dan ugutan daripada Sayyidina Ali ini menyebabkan wanita ini terpaksa mengalah, lantas menyuruh dua orang sahabat tadi supaya berpaling sebab dia nak buka tudung dia. Maka berpalinglah dua sahabat tadi, dibuka tudung, dibuka sanggul rambutnya tadi, sanggul kepalanya dan dikeluarkan surat. Dikeluarkan surat sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ali dan Miqdad bawa surat tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di sini timbul isu sikit. Iaitu apakah dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali dan Miqdad ini mengharuskan kita, kalau zaman moden hari ini umpamanya polis, untuk menyeksa orang yang dituduh ataupun melakukan perkara ugutan kepada yang dituduh. Contohnya polis tangkap orang yang dituduh, boleh ke tidak seseorang sebab tanpa ada bukti, tak ada saksi, jadi boleh ke tidak seseorang itu, polis sebagai contoh yang menyiasat kes, mengugut ataupun menyeksa orang yang dituduh ini. Sebab berdasarkan kepada apa yang Sayyidina Ali lakukan tadi ataupun yang Sayyidina Ali ugutkan tadi, Sayyidina Ali kata, aku akan lucutkan pakaian kamu kalau kamu tak nak. Maknanya ini perkara yang memalukan wanita itu, ugutan. Jadi boleh tak kita ni buat macam tu juga? Bercakap tentang perkara tersebut, Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fiqhus Sirah menyatakan secara jelas bahawa semua imam-imam mazhab yang 4 dan juga kebanyakan para ulama yang lain mengatakan tidak harus untuk menyeksa orang yang dituduh. Yang tidak ada
yang tidak ada bukti yang jelas. Kalau ada bukti nak suruh dia mengaku tu, itu lain. Maknanya kita uguklah. Sebab kita yakin dia ni melakukan jenayah tersebut. Sekarang ni ada orang tuduh dia, kita tak ada bukti. Jadi boleh tak kita seksa ke ataupun ugut dia dengan sesuatu yang menakutkannya? Maka dalam hal ini Dr. Ramadan Al-Buti kata, ulama imam mazhab yang 4 menyatakan tidak harus, tidak boleh. Bagaimana pula dengan peristiwa Saidina Ali ini pula yang mengugut? Dr. Ramadan Al-Buti menyebut itu kes yang berlainan. Sebabnya walaupun Saidina Ali tak ada bukti yang jelas, tetapi maklumat itu diperolehi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah tidak mungkin berbohong. Maklumatnya benar. Tidak ada syak daripada pengkhabaran dan maklumat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu Saidina Ali mengugut. Kalau yang mendakwa, yang menuduhnya itu bukan Rasulullah, maka ia berbeza dengan kes yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, jelas bahawa kalau kita berdepan dengan perkara yang seumpama ini, apa yang Saidina Ali lakukan ini tak sama. Kerana Saidina Ali menerima maklumat direct daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Nabi terima surat tadi, dibawa oleh Saidina Ali dan juga Saidina Miqdad, Nabi memanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi panggil Hatib. Ma hadza ya Hatib? Nabi kata kepada Hatib bin Abi Balta'ah tadi, apa yang mendorong kamu melakukan perbuatan ini, wahai Hatib? Hatib menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Aku tidak berubah atau menukar imanku. Namun aku seorang lelaki yang tidak mempunyai asal usul dan hubungan kekeluargaan dalam kaum itu, iaitu Quraisy. Sedangkan aku mempunyai anak dan keluarga yang tinggal dengan mereka. Oleh itu, aku berlagak baik dengan mereka untuk keselamatan kaum keluargaku. Hatib kata, aku ada kaum keluarga, ada harta di Mekah. Orang lain, sahabat-sahabat lain, mereka ada yang menjaga kaum keluarga mereka di Mekah. Kaum keluarga aku tak ada orang jaga. Jadi aku nak maklumkan kepada kaum keluarga aku, kalau berlaku peperangan, sila ambil tindakan awal untuk menyelamatkan diri. Bukan aku nak bocorkan maklumat, nak bocorkan rahsia, bukannya aku murtad daripada agama. Aku ni masih Islam ya Rasulullah. Apabila habis sahaja Hatib berkata demikian, Saidina Umar bin Al-Khattab yang kebetulan berada di situ berkata, da'ni ya Rasulullah adrib unuqah. Biarkan aku wahai Rasulullah pancung leher orang ini. Tak ada kerja lain dah Saidina Umar. Tadi kata ke Abu Sufyan, hak ni nak kena pancung juga pesengan ni. Wahai Rasulullah, biar aku pancung lelaki ini. Sesungguhnya annahu qad khana Allah wa rasulah. Dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa qad nafaqa, dia ni munafik ni. Munafik terus. Munafik ni. Biar aku pancung si munafik ini. Nabi bersabda, innahu qad syahida badran wa ma yadrika ya Umar. Wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah qad tala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nabi kata kepada Saidina Umar, dia ini ahli Badar. Dia telah ikut serta dalam peperangan Badar. Engkau tak tahukah wahai Umar, sesungguhnya Allah berkata kepada ahli Badar,
lakukanlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya aku telah mengampunkan kamu semua. Ini Allah bagi pelepasan kepada ahli Badar. Kesilapan dan kesalahan mereka Allah Ta'ala dah ampunkan dan maafkan awal-awal lagi. Jadi kamu nak buat apa, silakan, tak ada masalah, Allah Ta'ala kata. Tuan-tuan, walaupun demikian bukan bermakna para sahabat boleh sewena-wenanya buat dosa, sewena-wenanya buat maksiat, pergi berzina, pergi rompok ke dan sebagainya. Bukan demikian, walaupun Allah Ta'ala dah iklan awal-awal dosa mereka telah diampunkan. Sebab tuan-tuan, para sahabat mereka orang yang ada iman. Mereka ini adalah golongan yang sanggup untuk melakukan apa sahaja bagi melaksanakan perintah Allah. Larangan Allah pasti akan ditinggalkan. Walaupun Allah dah bagi lesen besar kepada mereka. Kalau boleh lesen besar tu ke kita agaknya tak tahulah apa cerita tuan-tuan. Tak. Sebab apa? Iman kita tak kuat. Oh, ini apa lagi Tok Guru bagi. Kalau Tok Guru bagi lesen kan, kamu boleh buat apa sahaja Tok Guru kita mengaji dengan dia, kamu buatlah apa sahaja, aku benar belaka. Akhirnya hancur, kacau bilau habis. Sebab apa? Sebab kita tak ada iman. Walaupun Allah Ta'ala dah bagi lesen besar kepada ahli Badar, mereka tetap menjunjung perintah Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang. Jadi memang Hatib bin Abi Balta'ah melakukan kesilapan, melakukan kesalahan. Tetapi Hatib bin Abi Balta'ah ini, dia bukan berniat jahat. Walaupun memang salah membocorkan rahsia, tetapi niat asalnya baik, cuma caranya tak kena. Kerana itu dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memaafkan Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi tuan-tuan, ini adalah perkara yang sangat besar yang perlu kita ambil pengajaran. Sebagaimana yang jelas daripada peristiwa ini, membocorkan rahsia Islam kepada musuh adalah merupakan suatu kesalahan. Kalau tidak kerana Hatib bin Abi Balta'ah ini ahli Badar, Nabi mungkin membenarkan Saidina Umar memancung leher Hatib tadi. Sebab Nabi tak cegah, Nabi bukan kata kamu nak buat ni salah wahai Umar, tetapi Nabi kata dia ni ahli Badar. Jadi alasannya hanya ahli Badar. Kalau tak kerana ahli Badar, mungkin Nabi membenarkan Saidina Umar memancung leher Hatib bin Abi Balta'ah tersebut. Ini menggambarkan bahawa membocorkan rahsia negara, apatah lagi membocorkan rahsia Islam kepada pihak musuh adalah suatu perkara yang besar yang boleh membawa kepada hukuman bunuh, pancung leher. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka begitulah kita melihat akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertolak daripada Madinah pada 10 Ramadan. Dalam perjalanan tersebut, baginda telah berbuka puasa. Peristiwa yang kita katakan ini, peristiwa yang berlaku ini, tuan-tuan, berlaku bulan Ramadan. Dan Nabi berbuka puasa. Banyak kita dalam bulan Ramadan akan tersebar macam-macam artikel, tulisan yang menyebut bahawa Nabi di dalam peperangan yang berlaku di bulan Ramadan tetap berpuasa. Ini biasa kita tengok ataupun dengar. Kadang-kadang ustaz pun mengajar dia sebut demikian. Dia kata Nabi tetap berpuasa sebab iman yang kental. Nak tunjuknya Nabi dan para sahabat ni hebat. Walaupun dalam keadaan kelaparan mereka berperang. Walaupun dalam keadaan terus berpuasa, mereka gagah untuk terus berperang dengan musuh. Nak tunjuknya, nak gambarkan kita ni kerja sikit, letih sikit, terus tak larat. Jadi ada setengah-setengah kita ambil contoh dengan katakan bahawa Nabi ni bulan Ramadan tetap terus berpuasa. Nak suruh bagi semangat kepada kita yang jenis letih berpuasa ni. Teruskan puasa. Nabi dan para sahabat berperang di bulan Ramadan.
terus berpuasa. Hakikatnya apa yang disebutkan itu kurang tepat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dalam riwayat menyatakan sebagaimana yang kita tengok dalam peperangan Fathu Makkah ini, Nabi berbuka puasa. Dalam peperangan Badar, begitu juga ada riwayat yang menyebut bahawa Nabi berbuka puasa. Jadi tak salah kalau sekiranya ada keuzuran untuk kita berbuka puasa. Kerana Islam ini, tuan-tuan, adalah agama yang mudah, yang tidak menyusahkan. Sebab itu kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, kalau kita ni jenis bekerja berat, kerja yang memerlukan tenaga yang banyak, kerja buruh kasar umpamanya, diberikan pengecualian sebenarnya untuk kita berbuka puasa. Tak ada masalah. Sebab Islam ni dia agama yang mudah, yang tidak memayahkan umatnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tindakan tersebut diikuti oleh orang ramai berbuka puasa tadi. Ekoran kepenatan dan kesusahan yang mereka hadapi dalam perjalanan. Bilangan mereka ketika keluar daripada Madinah seramai 10,000 orang. Dalam perjalanan beberapa kabilah Arab bergabung dengan mereka ketika di Mar Al-Zahran. Pengawal-pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terserempak dengan Abu Sufyan bersama 2 orang temannya. Lalu para pengawal baginda menahan dan membawa mereka menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Sufyan memeluk Islam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah nanti dalam pertemuan yang akan datang kita akan tengok bagaimana Abu Sufyan ini telah memeluk Islam apabila mereka dibawa menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka meninjau kekuatan Islam, terserempak dengan tentera Islam, lalu ditangkap dan dibawa kepada Rasulullah, yang membawa akhirnya Abu Sufyan telah memeluk Islam, memeluk ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan lihat kisah berkaitan dengan perkara ini dan pengakhiran apa yang berlaku dalam peristiwa ini yang membawa kepada kemenangan Islam dan juga pembukaan kota Mekah. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran dan iktibar di sebalik daripada apa yang kita dengar pada malam ini, tuan-tuan. Moga-moga ia boleh dijadikan sebagai panduan untuk kehidupan kita sehari-harian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang terakhir, sebagaimana biasalah kalau tuan-tuan ingin menderma untuk kali ini bukan lagi untuk surau. Kali ini saya nak minta untuk tuan-tuan sumbangan keuangan bagi membantu saudara-saudara kita di Mesir. Sekarang ni tuan-tuan pun tahu konflik di Mesir tak selesai lagi. 25 hari bulan semalam. 2 hari lepas. 2 hari lepas berlaku lagi demonstrasi menuntut keadilan, dikembalikan pemerintahan Islam yang asal, meminta supaya perampas kuasa ni menyerah semula kuasa kepada rakyat. Berlakunya hari memperingati himpunan, hari memperingati jatuhnya Husni Mubarak. Husni Mubarak letak jawatan pada 25 Januari. Jadi ulang tahun, ini tahun ketiga berlakunya himpunan, dibuat himpunan untuk tujuan tersebut, meminta supaya tentera mengembalikan kuasa kepada rakyat ataupun kepada yang berhak yang memenangi pilihan raya sebelum ini. Dan yang terbaru 50 orang telah meninggal, dibunuh, ditembak dengan peluru hidup oleh tentera, dan ratusan lagi yang ditangkap. Itu baru kes 25 yang 2 hari lepas. Tak termasuk lagi kes-kes yang sebelum ini. Ramai dari kalangan mereka yang protes tentera yang mengadakan himpunan dan seumpama ininya dibunuh, termasuk dalam kes di Raba'ah, masjid dibakar, mayat-mayat yang dibakar dan seumpamanya. Ini tuan-tuan suatu peristiwa yang sangat menyedihkan kita. Kesan daripada peristiwa ini ramai yang ditangkap. Bila ramai yang ditangkap ini kebanyakannya adalah suami-suami ataupun ayah-ayah kepada anak-anak, suami kepada isteri-isteri yang menanggung keluarga, yang mencari rezeki.
Jadi bila mereka ni ditangkap, kebanyakan mereka putus dari sudut keuangan nak meneruskan kehidupan. Kerana itu insya-Allah malam ni kita akan buat kutipan sumbangan bagi membantu mereka yang berada dalam kesusahan, kaum keluarga yang kesusahan akibat daripada peristiwa ini yang berlaku di Mesir, insya-Allah untuk kita bantu mereka. Dan duit ini saya akan salurkan kepada satu NGO, Ilmam nama dia. Ilmam ni iaitu apa nama dia, ringkasan dia. Saya pun jadi ahli dia juga. Lepasan apa ni? Pertubuhan Lepasan Mahasiswa Mesir. Pertubuhan Lepasan Mahasiswa Mesir. Duit ini Ilmam akan bagi direct ke tangan yang berhak tanpa ambil apa-apa persen pun. Tak ada persen. Maknanya kalau nak bawa duit ni nanti, guna duit sendiri. Bukan ambil tuan-tuan yang ambil duit daripada tuan-tuan. Setengah-setengah NGO ataupun pertubuhan, dia buat juga Alhamdulillah kutip sumbangan macam ni. Cuma ada persen. Beli tiket, guna duit tersebut. Bawa 2-3 orang belanja, hidup dekat sana tu, guna duit daripada sumbangan itu. InsyaAllah duit tuan-tuan ni kita tak akan ambil sesen pun. Belanja dan semuanya akan ditanggung sendiri. Semua itu akan diserahkan kepada pihak yang berkenaan insya-Allah dan akan diberikan secara direct ke tangan orang tersebut tanpa perantaraan. Maknanya kepada mereka yang bertanggungjawab itu, yang menguruskan kebajikan golongan yang saya sebutkan tadi, kita akan beri direct kepada mereka insya-Allah. Jadi saya mohon untuk sumbangan tersebut. Moga-moga kita dapat membantu saudara-saudara kita di Mesir ini insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.